Cikgu Yati ada. Tak apa, kita rakam dulu. Alright. Jadi pagi ni, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Baik mula kita perkenalkanlah apa kita nak buat. Sekarang ni cikgu-cikgu dah ada yang dah buat flip tu, rak buku. Macam saya tunjuk lagi lah. Okay, macam ni konsep dia. Ini panggil site. Okay, site ni saya embed. Nanti tolong admit dah. Okay, kalau ada orang masuk, ni lah admit dah. Okay, jadi konsepnya macam ni. Rak buku ni, kalau ikutkan dia tak ada apa? Dia just rak je, tak ada penggunaan. Jadi kita kena buatlah. Macam mana nak buat tu terpulang. Tapi paling mudah saya nampak gunakan apa nama ni? Google Site lah. Ini namanya Google Site. site.google.com. Okay. Jadi bila dekat sini kita boleh embedkan kita punya Google Form. Jadi cikgu ke yang masuk ni dia boleh pilih lah. Dia boleh record dulu, kemudian baru dia klik, ataupun dia baca dulu baru dia record. Itu terpulang macam mana. Jadi kita letak ni just bagi dia record dululah. Okay. Jadi cara dia kita tengok ya. Macam mana dia punya konsep dia. Nah, ini paparan dekat apa nama? Laptop lah, jadi nampak besar. Jika dekat handphone nanti. Okay. Mana saya punya masalah. Okay, dengar tak suara ni? Suara dengar tak? Dengar jelas. Okay. Ini saya ikut macam Dr. Saka lah. Simple dia. Tak payah pening-pening. Okay, contohnya yang ini. Okay, ini dia punya file utama lah. Saya view dulu. Okay. Okay, jadi kita boleh tengok file macam mana cara view dia. Okay. Ini view daripada site ni. Kita ada 3 paparan. Yang pertama ni handphone. Jadi handphone ni kita kalau boleh setting ikut handphone lah. Kita jangan setting ikut site. Ikut laptop. Nanti besar sangat. Macam ni nampak. Dia akan nampak satu dulu. Nampak page. Kalau buka daripada handphone, dia akan nampak dulu kita punya form. Kemudian dia turun, baru dia nampak buku kita punya rak lah. Okay. Baik. Jadi ini satu idea je. Kalau cikgu ada lebih baik tu boleh buat lagi baik lah. Alright. Dulu saya cuma letakkan form, letakkan link di bawah ni macam ni. Akhbar digital, majalah digital dengan buku digital. Tapi cikgu-cikgu ni susah nak isi sebab dia tak tahu dia nak isi buku mana satu. Okay. Ini form ni kita buat macam biasalah. Jadi saya tambah lagi yang ni. Ini embedkan kita punya Google, kita punya rak. Jadi dia boleh scroll tengok apa dia nak cari dulu. Jadi kalau boleh kita setkan ikut page pada handphone lah dulu. Kalau ni pada tab, dia akan besar sikit. Nampak 2. Okey. Yang ketiga pada laptop. Dia akan nampak macam ni lah. Okey, itu konsep dia. Kalau macam yang buku-buku yang tak ada PDF, saya macam majalah ni kan, ni pun ada dalam e-didik ni, saya buat dalam bentuk link saja. Ni semua, ni pun baru buat ni, baru siap ni. Saya nampak ada yang didik tu ada majalah
Dewan Bahasa, Dewan Sastera. Jadi saya masukkan aja. Macam mana masuk link? Bawah ni link, yang ni gambar je. Nanti saya ajar macam mana buat. Mula kita buat form dulu. Okey. Jadi ini je konsep dia. Itu satu cara lah. Dan kalau ada cara lain boleh orang kata apa? Boleh guna cara cikgu yang lebih mudah lah. Okey. Jadi kita mulakan untuk buat Google Site ya. Baik, cikgu-cikgu boleh kalau kita nak buat terus pada kita punya apa nama ni folder, pergi ke folder kita lah. Kalau tak ada, buat je dekat depan ni, buat satu folder. Sebab saya dah asingkan. Saya nak buat bahan PDPC ni. Okey. Jadi kat sini admin ni cuma kita je. Ni saya buat untuk kita, untuk editor saja. Pentasir tak nampak lah. Okey. Saya nak setting jap. Okey. Okey, buka satu folder. Okey, mula sekali kita boleh buka form boleh. Okey. Cikgu pun boleh ikutlah. Kalau nampak, kalau tak nampak follow aje dulu. Okey. Tak apa. Yang kedua, kita keluarkan site lah. Google Site. Banyak pula iklan masuk ni. Tutup. Okey. Okey. Jadi renamekan dulu. Contohnya ni rekod penggunaan. Rekod penggunaan bahan lah. Bahan PDPC. Okey. Jadi create soalan dulu. Okey, nama, contohnya nama. Lepas tu kita bergantung pada kita punya form nak buat apalah. Macam idea saya, cikgu boleh tuliskan ni. Okey, nama. Ni tak nampak penuh. Sekejap, saya keluarkan. Jerit boleh tak? Buat kelas. Okey, sekejap ya. Kita nak buka satu file tadi. Dah tutup pula. Okey. Salah. Ke depan dia. Okey. Saya buka satu. Nak tengok form dia. Okey ni. Alright. Jadi kalau ikutkan yang ni nama, ni kategori lah. Nombor 1 ni kategori cikgu, KP, murid dan komuniti. Ya. Lepas tu kita boleh untuk yang ni form ni kita boleh directkan dia. Kalau kita gunakan section macam ni, tambah section ni, okey. Dia boleh kita boleh directkan dia go to section. Okey.
Murid pun go to section murid. Kalau terus dia nanti kalau dia klik dia akan pergi pada section dia lah. Macam guru ni bila dia kata go to rak tu dia akan pergi terus ke rak bawah ni. Dia pilih e-book ke, majalah ke, akhbar. Last sekali DBP. Okey. Tapi kalau murid dia kena masukkan kelas dia. Ya, murid ni dia akan pergi section murid. Okey, dia akan terus pilih kelas dia, dan baru dia pergi ke rak dan dia pilih tajuk dan submit. Itu terpulang pada cikgu cara cikgu nak tambah form tu, soalan tu nak bagi apa je. Dia tak ada yang standard. Jadi ikut kita. Jadi macam ni kalau bahan ni guru yang gunakan, jadi saya letak nama guru, subjek, dan satu lagi kita boleh letak tajuk. Itu gantung pada soalan lah. Kalau cikgu nak buat yang lain nanti macam ni juga. Okey. Kita dah siap kita punya form Google kita punya form tadi. Okey. Ini site pula. Okey. Dah buka site tadi. Ini kita boleh renamekan kita punya site PDPC. Okey. Form tadi mudah je. Cikgu create je dulu. Okey. Lepas tu kita dah ada site kita. Sekarang ni dari form ni kita nak embedkan ke dalam site. Okey. Jadi okey. Kita ni kalau nak guna renamekanlah site kita nak buat apa ni? Untuk rekod penggunaan. Okey. Baik, macam mana nak lepas tu nanti kalau akan datang kita nak orang kata apa? Touch up tu tu kemudian lah. Okey. Jadi di sini bila dah siap ni kita boleh tekan. Okey, kat sini kat belah kanan ni ada paparan insert. Okey. Macam kita nak tadi simple je daripada form ke PDPC. Okey. Kita boleh buat gunakan embed ni satu. Kita letak macam saya letak ni lah. Ni. Nampak ni. Rabnya sebelah ni. Kita letak terus form. Ataupun kita tampal form situ. Jadi form tu tak ada macam orang kata klik baru pergi tak. Okey. Tampal terus. Yang kedua kita boleh klik mana button. Ni button. Kita klik button. Dia kena masukkan link. Maksud tadi cikgu kena klik link tu untuk isi form. Itu pun sebenarnya jadi orang kata apa susah jugalah. Nak mudah kita letak embed sahaja. Okey, klik embed. Alright. Lepas tu embed code. Okey. Kod ni kita boleh ambil daripada form. Okey, buka form. Okey, mana dapat embed? Okey, pertama kita kena buang dulu dia punya setting ni lah. Okey, restrict to user in edited sahaja. Okey, ni tak nak. Kita nak semua orang boleh. Okey, kemudian tengok presentation macam biasa. Okey, ni tak kisahlah your response has been recorded dan show link to submit and then the response. Okey, settle. Okey, cara kita nak dapatkan tu kena tekan send lah. Yang tadi first kali kena setting dulu. Okey, kita klik send. Okey, kat sini ada 3 ni. Ini yang penting ni. 1, link. 2, embed. Ni email, link, embed. Jadi klik kat embed. Okey, nampak HTML ni. Okey. Width 640, 676. Okey, ini dia punya lebar tinggi dia nanti. Frame dia. Okey. Jadi boleh copy. Okey, pergi dekat kita punya site. Pastekan di sini. Paste. Ctrl V. Alright. Jadi, okay, next. Dia akan
Keluar view lah. Okey. Jadi kat sini view ni nampak. Dia besar. Tadi okey, dia tak boleh edit lagi. Kita tak boleh scroll lagi sebab belum lagi publish. Jadi kalau kita rasa besar, kita boleh kecilkan sikit. Yang tadi ni 640. Kita boleh letak 350. Okey. Ataupun yang ni kalau nak dia panjang 600 tu, kita rasa panjang sangat, kita tak 500. Tengok balik. Nampak? Dia makin kecil. Nampak semua paparan. Boleh insert dulu. Just insert je dulu. Okey, lepas tu kita boleh view kat sini. Preview. Okey, preview. Kita ambil, tengok pada handphone dulu. Okey. Kalau preview handphone ni, kita cikgu tengok, nampak? Dia kena scroll lagi. Nampak dia punya paparan ni tak besar betul, nampak ya. Ada lagi orang kata dia boleh scroll ke kanan kiri lah. Jadi ni nampak ni. Ni boleh kanan ni. Sikit lagi. 350 tak boleh, kita kecilkan lagi. Pangkah. Okey. Edit semula. Kat sini, terklik edit. Klik je kat kotak tu. Klik edit. Alright. Yang ni, try 330. Next. Okey, save. Okey. Tekan balik preview. Tengok cantik tak? Okey, ambil handphone. Okey, rasanya yang ni dah maksimum lah kot. 330 ni dah okey lah. Sikit je dia lari, tak apa. Okey. Jadi, rasanya ni dah okey, cuma mungkin dia punya panjang dia ni. Kita nak tambah lagi lah. Dia punya tinggian tu, height dia. Okay. Okey, untuk ketinggiannya sama juga. Kita boleh tarik dulu sini. Dia punya Google Site ni kita boleh besarkan dulu. Besarkan dulu. Okey, tarik. Okey lagi. Okey, besar lagi. Tinggi kan. Nampak. Okey. Dia ada grid kat sini. Grid ni kita boleh ikutlah. Ni kita rasa macam panjang sangat ni, kita pendekkan sikit lah. Okay, dekat embed ni, tengok width dengan height ni dulu. 400. Okay. Tengok view. Alright. Jadi rasanya ini pun dah okey lah. Okey. Baik. Okey, kemudian jika kita dah ada link, jadi link tu kita buat klik button lah. Cikgu boleh scroll ke bawah, pilih button. Okey. Contoh yang pertama saya letak EPDEC. Okey. Link dia nak dapatkan daripada rak tadilah. Kalau cikgu ambil rak tu, kita boleh contoh yang ni ya. Dia pada bila kita buka rak buku tu, saya buka satu rak buku. Rak buku tak ada sini. Okey, saya try buka satu rak buku. Kalau rasanya ni ada. Okey, dekat ni link dia ni. Okey. Nanti kalau kita boleh dapatkan link di sini ataupun kita boleh klik dulu. Tak ada masalah. Right. Kat sini pun boleh. Link pada dia punya URL ataupun pada
pada link pada ni lah. Klik dekat my bookcase ni. Boleh copy yang ni. Copy. Kemudian pergi balik dekat kita punya file tadi. Kita punya Google site dan pastekan di sini. Link. Kemudian insert. Okay, tapi saya nak ambil daripada saya punya ni lah bahan PDPC tu, jadi lain lah. Sekejap ya, saya pergi ambil saya punya tadi. Bahan kan ni. Alamak. Okay, sekejap ya. Okay, ni saya punya. Jadi cikgu buat untuk rak, cikgu ambil link untuk rak lah. Ya, internet. Okay. Okay. Pastekan dan insert. Okay, dia ada di bawah ni. Jadi boleh klik. Okay, cara kliknya kadang-kadang kita dapat klik ni. Kalau dia besar ni, kita tarik, dia akan bawa satu page ni. Tak nak, kita nak just yang kecil ni je. Button ni saja. Jadi klik kat button. Okay, sampai keluar macam ni. Hanya button saja di highlight dan kita tarik ke atas. Okay, kita boleh pilih mana-mana kita nak lah. Okay. Kemudian kalau rasa kecil sangat, boleh besarkan sikit. Okay. Jadi hanya button saja. Okay. Ni satu, settle. Bila kita preview, okay, dia akan ada di bawah lah. Dia akan ada di bawah. Nampak? Bila klik, dia akan pergi kepada okay, sekejap ya. Okay, dia dah keluar. Alright. Jadi berjaya kita punya link tu lah. Okay. Kalau cikgu punya klik, dia akan pergi kepada rak lah. Contoh raknya, dia akan pergi balik macam ni lah. Okay. Dia akan keluar macam ni. Alright. Ada nak tanya? Tolong kalau ada orang masuk tu, klik admit ya. Alright. Bagi dia masuk. Baik. Tadi kita dah selesai kita punya form. Okay. Cikgu dah selesai cikgu punya okay. Ini tadi first form kita dah buat. Okay. Kemudian kita dah ada site, kita dah keluarkan, kita dah buat new site tadi. Kemudian kita dah embed. Okay. Dah embed kita punya form dekat Google Site. Yang keempat, kita dah masukkan link. Okay. Tapi macam ni, kita tak tahu cikgu tu nak pilih apa. Okay, dia hanya dapat link. Jadi kita buatkan satu rak yang macam ni. Ya, saya tunjuk ya. Kita letakkan satu paparan embed kita punya Google Drive di bawah link ni. Jadi cara dia, yang kelima ni kita buat embed lagi sekali. Tetapi kita embedkan dia punya rak tu. Okey. Kalau saya nak embedkan dia punya list ni. Tapi kalau tak dapat, saya akan listkan di luar lah. Okey, tak ada masalah. Jadi cara dia, kalau rak tu mudah sikit sebab dia dah ada apa nama? Dia dah sediakan untuk embed. Mana tadi? Mana ya? Saya keluarkan balik. Ni. Okey. Kalau rak, dia dah ada embed di sini. Untuk kita paparkan senarai dalam rak. Okey, just klik embed. Alright.
Okey. Mana saya, ini apa? Embed into your website. Okey. Ke bawah, dia ke bawah je, scroll bawah ni. Alright. Jadi tadi cikgu untuk embedkan kita punya rak ni, tadi kita embedkan pertama, faham kan? Faham tak tu? Ni embed soalan. Jadi yang kelima ni, lepas kita letakkan link tadi, kita embedkan dia punya rak supaya cikgu-cikgu ataupun murid boleh pilih senarai daripada rak. Alright ya. Boleh faham tu ya. Jadi klik embed, nampak? Embed di bookcase into your website. Okey, scroll ke bawah. Okey, yang ni lah. Jadi besar kecil ni kita ambil yang sederhana lah, tengah. Okey, dia kecil sikit. Ataupun kita boleh ambil kalau nak paparan handphone kita ambil paling kecil lah, 400 ni. Okey, klik di 400, kita boleh tukar skin apa kita nak. Ni free semua ni, ambil je. Okey, contohnya lah, ambil yang default lah, merah tadi. Okey, macam tadi juga, kita copy, Ctrl C, pergi kepada kita punya site tadi, di sini. Okey, kita klik je embed. Okey, embedded code, embed code. Okey, pastekan dia. Then next. Okey, insert. Alright. Jadi kat sini macam tadi juga, okey, cara nak gerakkan rak ni di bawah link ni, kita kena klik dekat rak sahaja. Boleh? Kalau macam rak ni besar lagi, kita boleh kecilkan lagi. Nanti kita akan buat lepas kita drag lah. Jadi klik saja dekat rak ni sahaja. Okey, kemudian kita tarik sampai dia nampak ada line biru di bawah ni atau line biru di atas. Itu bergantung pada mana kita nak letak lah. Kita boleh letak di atas atau di bawah. Letak je. Okey. Right, dia keluar. Okey. Kalau nak gerakkan lagi lepas kita dah masukkan ni, macam contoh nak edit lagi, kita klik. Ni pertama ni dia klik sekali dengan button. Kita just klik hanya rak saja, okey. Lepas tu baru kita gerakkan. Kalau kita nak pindah lagi lah, contoh macam ni. Ni okey, ni paparan. Okey. Macam ni pun cantik juga. Tapi rak kita terlebih, nampak ni. Jadi kita nak kena kecilkan lagi. Klik. Okey, sekali klik dia akan highlight semua. Klik lagi kat kotak saja. Ada button ni, ada edit, klik edit. Okey, jadi kita nak 400 ni dia punya lebarnya kurangkan lagi. Jadi 340. Dia rasanya cantik lah. Idea okey ya. Ketinggiannya cantik lah tu. Alright. Kalau nak lagi kecil, boleh lah cikgu. Just sebenarnya bagi supaya nampak ni je lah. Kadang-kadang nak nampak semua tak boleh juga. Okey. Kita setting sikit lagi. Mungkin 340 tu besar sangat. 240. Tinggiannya 250. Okey, save. Okey. Sekejap. Kalau nak tengok cantik, tengok pada view lah. Okey, jadi kita kena pertama ni scroll untuk soalan. Yang besar ni untuk kita nampak je, nampak suku je ni. Okey, jadi rasanya kita kena gunakan 300. Dia boleh scroll dulu. Okey. Ini just untuk idea dia nak isi lah. Okey, sebabnya ini PDPC ni saya buat lain tau. Cikgu nanti ubah untuk cikgu punya rak buku. Okey, besarkan sikit lagi.
200, mungkin 300 lah. 300. Tinggi dia 250. Nanti akan panjang. Kalau rasanya, okey. Alright. Nah, ini nampak ya. Satu-satu. Okey, kita boleh panjangkan. Kalau rasa ada satu saja, kita boleh panjangkan lagi. Line dengan kita punya form lah. Din, Ya, ada orang nak masuk tak lepas. Akan nak terima nak ambil kat mana tak kerti. tak ada tulis admit dah. Tak ada pun. Oh, okey. Ramai yang menunggu nak masuk. Alright, sekejap ya. Okay. Nanti kalau tu kita ulang balik. Mana jap? Saya nak tengok saya punya mic. Tak keluar ni ya? Okey, Assalamualaikum cikgu-cikgu yang baru masuk. Sebenarnya kita pun dah nak siap dah tu. Cuma nanti saya ulang semula lah. Okey. Boleh faham tak setakat ni? Rasa macam mana? Nak ulang semula ke? Okey. Kita dah siap. Kita punya ni satu contoh yang simple lah, mudah ya. Baik. Oh, ramai masuk. Okey ya. Ini satu contoh. Baik. Yang saya rasa mudah dan cikgu boleh gunakan untuk link yang lain lah kalau kita ada untuk buat rekod penggunaan. Kak Zalila, Kak Sapura. Ya deh. Macam mana nak ulang semula ke? Kita just buat rak saja ke? Yang ni dah faham dah? Yang ni boleh dah. Nanti kena tengok video lah juga. Okey. Nak buat semula tu. Okey. Baik. Lain-lain ada soalan tak? Ramai yang nak masuk daripada tadi tapi tak lepas. Ya, saya ingat akak boleh klik apa nama admit. Tak boleh. Din seorang ni boleh. lagi. Okey, tak apa. Tak apa, nanti dia orang tengok rakaman lah. Baik. Okey, jadi ikutkan ni lah step mudah dia lah. Kita set ikut paparan telefon. Okey. Review. Okey. Review dulu. Kita dapat view dalam bentuk phone ni. Kiranya sebabnya kalau kita tak view ikut telefon ni, nanti bila orang kata apa, cikgu ke murid guna telefon, dia akan nampak sekerat je. Dia tak, kita punya forms dapat sekerat. Lepas tu akhbar ni pun nampak sekerat, tak cantik lah. Jadi nak set tu biar paling rendah macam ni. Dia nampak penuh. Okey. Kemudian dia boleh tengok ni untuk orang kata apa, carian dia lah. Dia nak tengok apa dulu. Dan diisi. Okey, nama. Yang ni saya buat ni sebenarnya untuk lain ni. Yang idea saya nak buat PDPC sebab rak saya dah siap. Okey. Jadi saya cuma ni form ni ikut pada cikgu punya, kerana cikgu nak rekod penggunaan lah. Okey, nama kalau yang saya buat, tengok yang saya buat ya. Mana yang saya buat tadi? Kat sini tak ada. Sekejap ya. Okey, yang cikgu-cikgu bermasuk tengok ya. Contoh saya buat kat sini. Form untuk rak. Okey.
Kalau form untuk saya ni je lah. Ni saya terangkan balik yang ni. Okey, ni. Jadi ini rak yang saya buat. Okey, bila diisi, okey ada ibu. Saya buat ada 3 ni, ada 4 ni ya. 3 ni 3 account lah untuk Flip tadi, Flip HTML tu. Yang DBP ni saya letakkan link saja sebab dalam e-didik tu ada Dewan Bahasa. Okey. Jadi kat sini tengok balik. Dia punya responses tadi yang diorang dah jawab. Okey. Sekejap. Ni responsesnya kat sini lah. Okey. Saya letakkan tahun sebab nanti tahun 2021 saya tak perlu lagi nak carilah. Saya just gunakan macam Dr. Saga buat tu ya. Ni responses. Alright. Jadi dengan adanya cara kita buat orang kata mana tadi? Ni kita buat pula satu paparan ni mudah untuk cikgu rujuk dulu. Dia nak tengok apa? Ataupun murid tadi dia nak tengok baca apa dulu. Okey, kemudian diisi, submit dan kita dapatlah data yang tepat. Itu satu contoh idea lah. Kalau cikgu ada cara lain tu boleh gunakan Kemudian yang lain-lain tu macam ni saya ni filter lah. Macam saya buat filter untuk apa nama tu graf tu. Okey. Ni filter kita asingkan setiap rak yang siap rak supaya mudah kita nak dapatkan hanya pada penggunaan pada apa nama ni dia punya ni lah bacaan tadi. Okey. Jadi itu saja. Nak tanya tak sebelum kita tutup? Dia simple dia. Jadi jangan panjang nanti dia. Okey, ada soalan daripada rakan-rakan berkaitan macam mana kita nak publish site ni. Okey, jadi untuk publishkan site ni mudah saja. Okey, mula kita kena setting dululah. Okey, setting tak dapat, sorry. Okey. Dia tak macam Google Form. Okey, just tekan publish saja. Alright. Okey, dekat sini kita boleh tukarlah. Kita boleh tambah. Contohnya IPPC bahan pengajaran. Ataupun kita nak ikut apa yang di request yang dicadangkan yang IPPC. Okey. Ataupun kita boleh tambahlah, tak ada masalah. Lepas tu who can view my site. Okey, ini satunya kena tukarlah. Kedua. Okey. Change, okey, link ni kita change. Okey. Jadi pilih daripada e-didik ni pergi kepada public. Okey, klik and okey, draft ni kita hanya kepada orang yang kita masukkan email saja. Okey. Yang tadi ni tengok dulu ya. Ni. Yang ni saja yang boleh edit. Okey, jadi draft hanya pada orang yang ada email dan publish ni mesti public dan okey. Kemudian search setting, request public search engine not to display my site. Okey, ini untuk orang yang hendak membuat carian terhadap site kita lah. Jadi kalau kita rasa site kita tak perlu untuk tak nak ada pada carian, klik right. Memang saya takkan letak right sebab tak nak ada orang carian lah. Tak nak dicari dalam carian Google. Jadi klik okey dan publish. Okey. Bila publish, macam mana kita nak view, boleh klik view di sini ataupun klik scroll down.
Okey, pilih view publish site. Okey. Okey, ini adalah yang site yang dah siap lah dan boleh dilihat. Okey. Okey. Macam mana kalau kita buat perubahan pada site? Kita tambah lagi link atau kita tambah lagi tambah lagi inilah info. Okey, jadi mudah saja, kita hanya update saja. Okey, contoh di sini kita tambah image. Okey, contoh upload. Okey, tengok pada picture. Okey, contohnya kita upload gambar. Okey, kemudian okey, ni kat atas. Jadi kita klik, kita letak bawah. Okey. Baik. Macam tadi saya ajar macam mana kita nak buat bahan Dewan Bahasa. Okey, itu yang penting tu. Okey, jadi mula-mula kita boleh pilih layout ni. Macam saya pilih layout sebab saya ada banyak Dewan Bahasa daripada e-didik tu. Ada bulan Januari hingga bulan Jun. Jadi kita pilih layout. Okey, kat sini yang atas ni kita boleh tambah gambar, yang bawah dia kita klik ataupun letakkan button. Okey. Okey, macam nak tambah gambar, kita ambil satu bahan daripada e-didik, e-book. Okey. Okey, link. Contohnya kita ambil satu. Okey, ni Dewan Bahasa Sastera ni lah. Okey, kita ambil yang pertama, Januari. Okey, Januari Dewan, dia ada Dewan Sastera saja. Klik. Okey. Okey. Kita kena buat dua benda lah. Pertama, kita ambil link dia. Kedua, kita ambil gambar dia. Sebab apa ada gambar? Sebab lebih, orang kata lebih cantik lah. Orang kenal. Okay, just print screen. Kalau saya gunakan Lightshot, print screen. Dan kita crop. Ataupun cikgu boleh gunakan snip tool lah. Okay, crop. Dan kita save. Savekan dia. Okay, contoh ni lah. Save. Okay, kemudian ambil link dia. Copy link. Ctrl A, Ctrl C. Pergi kepada kita punya apa nama ni? Okey, kita punya site. Okey. Contohnya ni di Dewan Sastera Januari 2020. Pastekan link dia. Ctrl V. Insert. Okey, ada di bawah sini. Okey. Jadi kita nak tarik atas ni, ingat kita kena klik saja pada Dewan Sastera, klik pada kotak ni saja dan kemudian kita tarik. Okey, yang bawah ni kita boleh delete. Okey, macam mana kita okey, macam mana kita nak boleh sekali. Kita delete. Okey. Ini kita klik tambah upload. Okey, pergi cari di mana kita simpan file tadi dan kemudian kita ini bukan Dewan Bahasa ke Dewan Sastera. Okey, nanti kita repair, open. Okey, kita klik ni tak cantik. Kalau dah cantik macam ni, okeylah, ni membesar ni saja. Kemudian okey, kita ni sastera ni Dewan Bahasa. Jadi klik klik dia hanya pada kotak tu. Okey, dan edit. Sini kita tukar bahasa. Okey. Okey, dan cikgu buat untuk seterusnya. Okey. Bila kita nak
kadang-kadang kalau kita view publish sekarang, klik use publish site ni, apa yang kita masukkan ni, yang kita masukkan tadi, contohnya yang Dewan Bahasa tadi, tak ada lagi. Sebabnya yang ni hanya dia tak update lagi. Okey. Jadi kita kena update dulu. Macam mana cara update? Sama je. Okey. Pergi dekat publish. Okey. Okey. Pergi kat publish. Okey, ada dua. Okey, sekarang ni yang ni draft. Okay, draft kita dah tambah. Tapi publish tak ada. Jadi kita klik je publish. Okey, dia akan masuk. Jadi kalau kita view yang terkini, dia dah ada lah. Okey, itu satu cara. Jadi cikgu boleh terus susun banyak link-link yang ada untuk cikgu punya e-book, majalah ataupun Dewan Bahasa lah. Kemudian kalau kita nak tambah pada form, klik kat form dan tambah cikgu punya subjek lah, ataupun tadi kita ada e-book, majalah, tambah lagi Dewan Bahasa. Jadi orang ataupun guru boleh klik dan dia akan submit. Ini ada satu cara yang paling mudah. Okey, itu sahaja. Jika ada soalan lagi, cikgu boleh PM saya ataupun boleh masuk dalam grup lah. Saya akan cuba bantu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.